punya subuh yang dua tu paling baik sekali. Dia masuk gym, 50 kilo, sebelah tangan melengket, selimut tak berapa gram tak melengket. Nabi kita contoh ikutan terbaik. Kenapa nak ikut yang tak baik? Artis Korea ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan Tuan pengerusi acara, bahagia Tuan Nazir Masjid, Tuan pengerusi, Tuan Imam barisan Jawatankuasa Hulu Balang, penggerak masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu taman-taman syurga, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Nak bagi tahu sebenarnya susah nak datang majlis ilmu ni. Kan senang kan? Nak booking penceramah pun susah, sampai 6 bulan baru datang. Kan? Kemudian ada orang tu nak sangat datang majlis ilmu, dia nampak banner mesti datang. Tapi sampai masa bila dia datang, rupanya dah sudah semalam ceramah tu. Terlopeh pula. Ada orang baru nak datang, tiba-tiba ada saudara mara pula datang rumah. Al-maklumlah Sabtu malam Ahad, macam-macam. Jadi kita ni antara yang terpilih. Malaikat akan catat pahala kita walau apa pun yang kita lakukan, termasuklah tidur. Tak ada masalah, jangan risau, pahala dah ada, termasuk yang tidur. Kan? Jadi saya tak akan marah tu kenapa tidur belakang tu, saya tak akan marah, saya tak akan kecil hati, sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tu kelebihan dia. Dan orang yang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Siapa yang bagi ceramah dia boleh tidur, kira handal lah tu. Cuma satu pesanan saya, nak tidur boleh tidur, cuma jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia, sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Jadi tidur sesama. Jadi malam ini tajuk yang dipilih, kita berada dalam taman-taman syurga ni kan, memilih tajuk yang hebat malam ni kan, bersempena dengan Maulidur Rasul ni kan. Rasulullah SAW ikon terhebat kehidupan berkeluarga kan. Tajuk ni memang puas fikir, Jawatankuasa masjid fikir berbulan-bulan apa tajuk sesuai kan. Jadi kita pula dah lah dapat pilih tajuk yang best ni. Dengan tajuk yang best kita datang malam ni duduk dalam taman-taman syurga tu. Lain kali kalau kita dah boleh buat signboard dah kat depan sana, anda ingin ke taman syurga 500 meter belok kanan, macam tu. Kita buat macam tu kan? Tak habis-habis gambar kubur. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyang kan, gambar kubur kan. Tak, yang tu tak apalah, tak payahlah padam, yang ada tu biarlah, tapi tambah duduk dalam taman-taman syurga. Malahan ada satu hadis lagi sebut, duduk dalam majlis ilmu belajar satu bab dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis yang lain, belajar satu bab lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Nak beritahu betapa besar godang pahala Allah bagi kita. Kan? Duduk di taman-taman syurga, hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Kan?
Sejak lagi kita ni datang taman syurga, kejap lagi balik. Besok datang lagi, pergi syurga, balik lagi. Jadi kenapa kita pilih Nabi? Manusia yang paling hebat kita letakkan namanya dalam tajuk hari ini. Tak ada satu filem dalam dunia ni yang mana setiap filem tu dia je hero. Tak ada. Tak ada. Tetapi dalam ceramah, tak kira lah panggil lah penceramah mana pun, dekat masjid KRU ni, daripada awal tahun sampai hujung tahun, ceramah setiap malam, hari-hari. Watak utama dalam ceramah tu mesti Rasulullah. Hebat tak hebat? Hebat satu. Kedua, satu-satunya manusia yang kita sambut hari lahir dia walaupun dia dah tak ada. Dia cari, mana ada orang lain macam tu? Dia satu-satunya manusia. Kalau nak cuba, boleh cuba. Kita cuba buat jamuan hari lahir, panggil orang taman, orang kampung datang. Petang ni ada jamuan birthday, datang rumah. Kita buat majlis potong kek sikit. Birthday siapa? Datanglah dulu. Bila semua datang, Allah selamatkan kamu. Macam tu kan. Lepas tu buat keluar kek. Lepas tu potong. Mana birthday boy-nya? Birthday boy-nya dah lama meninggal lah. Cakap macam tu. Tak gila seman kan, mesti gila betul. Orang dah tak ada dia buat birthday. Tapi Nabi kita tak, satu dunia sambut, satu dunia menyambutnya. Dan begitu juga sampaikan tokoh-tokoh barat kan, susun ranking pemimpin paling berpengaruh dalam dunia. Dia letak Nabi kita nombor 1. Lepas itu dia susun George Bush pula, dia susun Ronald Reagan, Margaret Thatcher kan, dia letak ada beberapa lagi lah, 20 senarai. Nabi kita nombor 1. Kita tak boleh iktiraf senarai itu sebab yang nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi. Ingat tu? Itu semua propaganda dan propaganza itu. Ingat tu? Kan? Nabi the one and only, dalam bahasa Jawa kan, the one and only, the special one, Nabi kita. Dan saya akan tunjukkan betapa Nabi ni sayang sangat-sangat kat kita, sehingga menyebabkan tak patut sangat kita sayang orang lain lebih daripada kita sayang Nabi. Itu sebabnya hari ni sebagai basic kita kena ingat, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Nabi mengajar kita, Nabi sebab risaukan dunia, Nabi minta, ya Allah, umat aku nanti janganlah kau bagi umur panjang-panjang, ya Allah. Nabi minta. Ada orang cakap, kalau Nabi sayang kita, biarlah umur panjang, apalah umur pendek-pendek pula. Sebab Nabi kenal umat dia. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi ramai yang tak perasan betapa bijaksananya Nabi bila minta umur panjang, umur tak panjang ni, supaya kita boleh bajet lebih kurang umur kita berapa. Cuba tengok yang datang, berapa ramai yang datang ni lewat, remaja lewat. Berapa ramai? Sebab dia dah bajet, dah tak lama dah ni, dia dah bajet. Kalaulah umur kita macam umat Nabi Nuh, 950 tahun, kosong masjid ni. Silap-silap yang pasang kameranya, dia on, ustaz nanti dah habis, tolong off tau. Dia pun balik. Macam tu lah akhirnya. Bayangkan kan? Nak tunjukkan Nabi dah fikir dah. Jadi kita bekerja 30, 40 sampai 50 tu dah mula kira-kira dah pencen berapa tahun lagi. Bila dah pencen, apa lagi nak buat? Duduk dekatnya kat masjid. Kan? Ya, orang umur 40 dah pergi masjid, ada harapan. Kan? Ada harapan. Ya, bukan kata suruh umur 40 pergi masjid, dapat pergi awal lagi bagus. Tapi bila umur dah 50, 60, apa lagi nak buat? Anak-anak dah lepas, semua dah sudah, apa lagi nak fikir? Itu bijaksana Nabi, dah doa dah, minta umat dia jangan umur panjang-panjang.
Kalau tidak kan pitam. Bayangkan 950 tahun. Imam dah berapa tahun dah jadi imam ni? Baru 700 tahun. Lama betul kau jadi imam lah. Contoh lah kan. Kan? Iya, steady. Kita mana? Tak ada siapa pun dalam kawasan ni, dalam kawasan karya kita ni, yang cuba, ada tak sesiapa angkat tangan? Saya dah cuba nak tengok nafas saya ni. Rasa-rasanya boleh lagi dalam 200 tahun hidup. Tak ada. Kan, kalau menurut kajian, umur orang Malaysia ni, rakyat Malaysia purata 60 tahun. 70 tahun tu kira bonus. 80 tahun kira ekstra. 90 tahun gegar baganzang. Macam tu. Kan? Kalau 100 tahun nombek tunggu lah ke depan tu manusia tertua dekat karya KRU ni. Kan? Ni karya apa nama? Kampung Raja Uda. Karya Kampung Raja Uda. Jadi mana kata Nabi dah ajar dah benda tu sementara. Tu sebab memang Nabi bersungguh-sungguh nak sebarkan dakwah. Sebab cuba tengok Nabi kita. Nabi dah dapat soalan bocor. Waktu peristiwa Isra' Mi'raj, memang itu sebab mahal serbat ni, dia cover Isra' Mi'raj kali, memang kan, tak adalah. Kita tengok Nabi dijemput pergi menghadap Allah Ta'ala. Ringkas cerita, saya tak nak cerita lah perjalanan satu tangga tu, makna kena panggil lagi lah Isra' Mi'raj, makna kan. Nabi waktu naik ke atas, samna dalam pada Nabi nak menyampaikan jumpa dengan Allah Ta'ala tu, Nabi dah jumpa macam-macam. Nabi dah tengok semua benda. Orang berzina jadi apa, orang kedokut jadi apa, orang makan harta anak yatim jadi apa, orang makan riba jadi apa, kan? Orang yang mengumpat jadi apa, kan? Orang yang mengatur-ngatur orang ni jadi gunting bibir, gunting lidah, orang yang berlagak, cakap besar, ibarat lembu yang masuk keluar pada lubang, nak masuk balik tak boleh, bercerita kemen handal, sudah dia buat apa pun tak boleh. Ada benda ni berlaku kat semua tempat kecuali KRU. Okey, cover saya siap. Okey, jadi bila Nabi naik satu-satu sampai menghadap Allah Ta'ala, nak tengok karakter Nabi, mungkin penceramah lain tak cerita, saya cerita. Bila Nabi naik atas menghadap Allah Ta'ala, saya shock kan, tahu sampai ke atas kan. Bila Nabi sampai ke atas, Allah Ta'ala sebut apa? Wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nak tunjuk Nabi kita walaupun dah menghadap Allah, masih tunduk lagi, hormat nak beritahu. Cuba kalau kita dapat dengan Allah macam ni betul, macam tu lah kan. Tapi Nabi tunduk. Dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Apa yang Nabi minta? Ya Allah, kau berikan Nabi Adam sekian-sekian, kau berikan Nabi Ibrahim kelebihan macam ni, Nabi Daud dapat lembutkan besi, Nabi Isa boleh sembuhkan penyakitnya dan boleh hidupkan yang mati, kau bagi kelebihan kepada, sebut semua kelebihan-kelebihan Nabi. Sudah Nabi tak minta apa pun. Sudah tak minta apa. Macam contohlah tiba-tiba Menteri Besar panggil AJK Masjid datang, ada apa keperluan masjid ni? Macam inilah Datuk Seri, masjid yang tu saya dengar dapat aircon, masjidnya dapat kapet, masjid yang tu pula dapat kipas, masjid tu dapat ni. Itu saja. Memang kau tak dapat apa kan. Tapi biasa kalau kita dapat jumpa Menteri Besar, bukan cakap lah, dah siap senarai, betul tak? Nabi tadi cakap macam tu, bukan Nabi tak nak minta, Nabi nak beritahu seolah-olah memuji Allah. Allah dah bagi kelebihan untuk semua Nabi-Nabi ni, jadi untuk aku ni terserahlah kat kau nak bagi apa. Macam tu lah. Nampak tak Nabi kita? Nombor satu Allah Ta'ala sebut, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Declare kekasih Allah. Kita ni kena rasa seronok sebab Nabi diangkat sebagai kekasih Allah. Rasa seronok tu patut lebih daripada rasa declare dengan girlfriend kan, ataupun dengan isteri kita lain kan. Kemudian aku jadikan engkau sebagai pembawa khabar berita gembira dan amaran buat umatmu, sebab Nabi dah tengok semua benda.
Tu yang Nabi sampaikan, beraya pergi Taif, pergi sana sini, nak beritahu cepatlah, bersamalah dengan Islam, masuk Islam cepat. Dengan Islam yang kau nak selamat ni. Nampak tak? Dan Nabi dan juga Allah sebut, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Langsung timbul dalam kepala kita, ya kau layak kau kita jadi sebaik-baik umat. Sebab bila sampai je turun tangga, tu saya potong, ringkaskan lagi, turun sampai jumpa masa sebelum naik atas kan singgah jumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim jawab? Wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling masakin sekali, umat yang paling miskin sekali. Saya ni direct sikit cakap Negeri Sembilan, teruk tau, tapi faham kan. Umat paling masakin sekali, umat kau lah. Kenapa umat Nabi Muhammad paling miskin? Umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Semua nak sikit-sikit je. Istighfar 3 kali ya. Cuba kalau imam bawa 1000 kali tu, menyumpah belakang. Gila betul imam ni. Apa lah gila malam ni panjang pula dia. Betul. Cuba imam doa apa panjang. Memang imam alhamdulillah bil alamin. Orang dah tak ada. Agak macam tu lah. Tak berkawan sini, tempat lain. Di sini okey, tempat lain. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi kenduri dekat Saman, kenduri tahlil arwah lah kan. Gila zikir, panjang. Dah hilang-hilang lutut bau doa. Mio zikir. La ilah, ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Panjang zikir dia. Last kali baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun 1000-2000 tu. Baru berbaloi lauk udang galah dapur tu. Ini menterdarah banyak, zikir sikit je. Betul? Ya. Imam lepas ni pukul pemanjang mam. Kalau harap sendiri kat rumah belum tentu lagi baik banyak tu. Kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana seorang tu dah panik tu. Kalau menjorit tu tiba tu. Kan? Tapi nak tunjukkan umat kau ni pemalas, Nabi Ibrahim kata. Umur dah lah tak panjang, tapi sikit-sikit dia buat. Tapi tu sebab kelebihan umat Nabi Muhammad, umur tak panjang tu sebab kita beramal sedikit tapi pahalanya tu besar. Tu dia beza dia. Banyak kelebihan ni. Kalau nak cerita, kena sambung lagi ceramah ni sampai besok, lusa. Macam tu kan. Tapi saya cuba kompreskan, ringkaskan. Jadi tu dia, manusia yang bernama Muhammad cukup hebat, kan? Cukup hebat. Sampaikan Michael Hart kata, kan, andai katalah Muhammad ni masih hidup, masalah dalam dunia hari ni tentu takkan ada. Macam tu orang putih, orang kafir cakap tu, kan? Mahatma Gandhi pun puji Nabi Muhammad, kan? Semua orang, tak ada siapa pun, dia dah tak ada orang puji dia lagi. Dan cakap apa? Hebatnya manusia yang bernama Muhammad ni. Itu sebab Nabi Ibrahim kata, sebab umat kau ni miskin, kau suruh dia tanam tanaman syurga. Nampak? Apakah dia? Itulah dia yang disebut la haula wala quwata illa billah al azim. Dalam satu pandangan kata, dia ajar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al azim, yang kita baca sebelum doa. Jadi bila Nabi ni turun daripada jumpa Allah tu, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Cer, apa cer?" Maknanya macam mana? Salat apa cerita? Salat. Nabi jawab, "Okey, Allah dah fardukan 50 waktu, kau pergi naik balik." Tak terbuik dah umat kau, 50 waktu banyak ni. Nampak? Tapi ramai yang tak tahu kenapa Nabi Musa suruh naik balik. Sebenarnya ada maksud tersirat. Yang kita tahu sebab kurangkan salat. Cuba kita fikir, Nabi Musa baik dia jaga umat dia, kenapa dia suruh Nabi kita naik sangat beria, so minta kurang? Naik, turun, dah kurang dah 45. Jangan, banyak lagi 45 tu, kau naik lagi. Sebenarnya kenapa?
Kenapa Nabi Musa suruh naik? Tahu tak? Tahu tak kenapa? Itulah pencamah sebelum ni tak cerita. Lambik mana jemput serbat datang. Tak ada lah. Sebenarnya dia tak tercerita tu. Nabi Musa ada satu kelebihan. Dia boleh bercakap dengan Allah. Tapi Nabi kita dapat menghadap Allah. Setiap kali turun sebenarnya Nabi Musa seronok sangat tengok nur Allah tu ada kat muka Nabi waktu turun tu. Kau naik balik setiap kali turun tu seronok tu. Kau naik lagi dia kata. Nak tengok lagi tu. Itu sebenarnya salah satu rahsia. Turun naik, turun naik, turun naik. Sudahnya dah 9 kali turun naik, turun naik. Tinggal 5 waktu saja. Kau pergi minta 5 waktu ni pun umat kau tak terbuat dah. Nabi kita jawab, malu dah muka aku ni, mana nak letak muka minta kurang. Malu benar dah. Tapi itu Nabi Musa cakap, yalah. Tapi kau tahu lah, walaupun 5 waktu ni, kau tengoklah berat sangat bagi umat kau untuk buat. Tu yang ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi, dia yang cakap tu. Itu akal pemalih tak nak semayang tu. Kan? 5 waktu. Dalam 5 waktu tu yang paling berat bukannya yang maghrib, bukan zuhur, punya subuh. Yang 2 tu paling berat sekali. Dia masuk gym, 50 kilo, sebelah tangan melengkek, selimut tak berapa gram tak boleh angkat. Iya. Benda ni tak berlaku kat masjid ni lah. Sebab masjid ni dipahamkan jemaah subuh dia pun memang macam ni ramai. Janganlah galak nampak benar, tidak. Kan? Okey. Jadi Nabi kita dikatakan sebagai ikon kehidupan berkeluarga sebab Nabi ni contoh terbaik. Kita tengok macam mana dalam surah Al-Ahzab. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Dalam ayat Nabi tahu, sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Confirm dalam Quran dah cakap. Kata percaya Allah, kata percaya Rasul, kata percaya kitab. Percaya kitab, Quran dah bagi tahu, Allah bagi tahu Nabi kita contoh ikutan terbaik. Kenapa nak ikut yang tak baik? Artis Korea ikut budak perempuan bertudung universiti agama nak bunuh diri sama macam artis Korea yang dipujanya. Sama-sama nak dia bakal lilin. Kena togo kat mufti wilayah, benda tu tak boleh, berdosa. Budak tu cakap dia tahu apa. Bayangkan. Tak tahulah bangang tu tahap mana, tak tahu lah. Macam tu ya, tak ada nak cakap apa dah. Nabi contoh ikutan terbaik. Ikut tu selesai. Nabi sebut waktu khutbah terakhir Nabi, semua orang ada handphone, ada internet, upload, copy, simpan dalam phone kita. Khutbah terakhir Nabi, Nabi pesan apa? Baca satu-satu. Macam wasiat lah, arwah ni pesan ni, pesan ni, pesan ni. Kita buatlah. Nabi kita sebelum dia mengembuskan nafas dia, sebelum Nabi tinggalkan Masjid Nabawi tu, kan? Sebelum Nabi tinggalkan, Nabi baca khutbah tu. Nabi baca khutbah dekat Gunung Uranah tu. Nabi baca khutbah terakhir. Nabi kata, sampaikan pada yang tak hadir ini, termasuk kita. Nabi dah pesan. Baca satu-satu. Yang ni aku dah buat belum? Pesanan Nabi yang ni aku dah buat belum? Yang ni aku buat ke? Nabi sebut apa dia? Dia antaranya Nabi sebut sesungguhnya apa riba itu, apa segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Tengok balik akaun kita, ada tak yang unsur itu? Kalau ada, pergi ke counter bank, tolong tukar, saya nak pakai sistem perbankan Islam. Cakap tak kira mana bank pun sekarang, semua pakai sistem perbankan Islam ada.
Kawan kita yang Cina, India ni pun semua dah pakai sistem perbankan Islam. Sebab dia tahu dia tidak menindas dan sistem itu adalah yang terbaik. Dia tahu. Tiba-tiba orang Melayu kita pula cakap, memang betul lah sistem perbankan Islam tu tak ada interest. Tetapi dia cas perkhidmatan dia tinggi, lagi baik pakai bank biasa. Suruh orang yang cakap macam tu mengucap balik semula. Ya. Dia bukan pasal logik, ni hukum Allah. Kalau kau kaji betul-betul, walaupun tinggi tapi dia fix setiap bulan, dah diakadkan dia tidak menindas. Kau nak faham tu? Apa tak kira lah bank Rimau ke, Maybank, Bank Cimbank, CIMB Bank. Tak kira lah bank mana pun, semua dah ada sistem perbankan Islam, ada produk dia. Kita pergi sana tukar. Niat sebab Nabi pesan, mesti rasa seronok hati kita, lapang dada sebab satu pesanan Nabi itu kita dah buat. Macam-macam Nabi pesan. Dan hujung tu, di hujung Nabi sebut, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara. Sekiranya kamu berpegang dengan kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebab salah satu, iaitu Al-Quran dan sunnahku, salah satunya sunnahku itu. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, ikut Nabi, sunnah Nabi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Dalam surah itu tadi saya habiskan. Jadi makna kata dua perkara ni mustahab. Pertama, Quran, sunnah. Nabi dah pesan. Macam mana apa benda dalam dunia ni tak diajar dalam Quran, semua ada. Semua ada. Tu sebab kalau kita poning-poning kepala, Quran ni juga adalah jawapan. Dah poning kepala, pun nak buat ni, pun nak buat ni, pun nak buat ni. Bolah Quran. Ambil Quran tafsir, bismillahirrahmanirrahim. Ambil wuduk kan, buka Quran, buka buku surat berapa? Ni ada, cuba baca buku surat tu. Apa? Allah Ta'ala bantu kita. Rupa baca-baca kisah Nabi Lut. Oh patutlah agak aku ni doge sama umat Nabi Lut ni. Contoh macam tu lah. Kan? Adalah gambaran-gambaran. InsyaAllah kita sendiri faham apa maksud Allah Ta'ala nak beritahu kita. Ya. Kan? Jadi makna kata Quran dan sunnahku. Nabi lepas dia Nabi baca khutbah terakhir tu, dikatakan ada yang pandangan kata 6 bulan, ada yang kata 6 bulan ke 2 tahun Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Nanti baca sendiri satu persatu apa Nabi dah pesan. Nabi suruh kita buat baik kepada ahli keluarga, dan Nabi kata aku adalah yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi kata. Ini kita terbalik dengan kawan-kawan belanja makan hari-hari, dengan bini tak ada duit kan, dengan anak pandai lah banyak sekarang, susah banyak belanja. Kodamut kodakut sampai komut kodamut salah tu kan. Kita kata kita sayang Nabi, kita buat ceramah hari ni dapat dah 1 poin sayang Nabi. Penganjur apa jatuh kuasa masjid dah dapat 1 poin lah. Berapa banyak pahala Allah Ta'ala bagi bergantung dengan niat masing-masing. Dapat pahala dah sebab menganjurkan program. Yang datang dapat pahala lagi. Tu pun tengok datang niatkan apa. Niat sebab sayang bona kat Nabi tu dia datang. Dia datang bukan sebab dia tengok gambar kat banner tu, dia tengok tajuk tu. Hui, tajuk Rasulullah mesti datang. Tu lagi besar pahala. Mana yang datang sebab nak, sebab dengar malam ni ada ayam goreng kampung. Dengar macam tu lah. Tak tahulah. Ada makan tak? Ada. Okay. Confirm kan? Kan? Jadi ada yang datang sebab makan. Lain lah pahala dia. Ada lah yang datang. Aku dah charge penuh bateri handphone aku dah. Malam ni kau tak dapat selfie, tak tahulah. Contoh. Kan? Itu lain lah pahala dia. Jadi makna kata datang malam ni sebab sayang kat Nabi ke apa? Sayang Nabi ada 2 cara kita nak tengok. Pertama, faman ahabba syai'an, Nabi kata faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu,
pasti dia selalu menyebut-nyebut. Itu yang kita sebut-sebut tu. Yang berarak Maulid Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Buat. Adanya zaman Nabi dulu tak buat. Masalah bangang orang cakap tu. Memang zaman Nabi tak buat, tapi kita buat tu, yang kita salawat tu pahala. Kan berarak tu, kita berjalan, sanggup berjalan penat nak berselawat pada Nabi. Niat kan sebab sayang Nabi. Oh, besar pahala. Jadi buat je jauh sikit. Buat daripada masjid ni kita berarak sampai Bandar Kelang. Sampai sana dah tinggal imam yang lain semua dah tak ada. Kan? Yang pegang apa tu? Banner tu yang pegang kayu tu lagi besar pahala. Dah lah borek. Dia kena selawat pula lagi. Dia tak tahu aku yang kena pegang tu kan. Tapi kalau dia kata mudah-mudahan aku dapat pahala ni, tanda sayang aku ke Nabi. Akhirat besok semua kira tu. Jangan fikir baju Melayu sepasang dia. Sepapan tumpah baju. Tapi bila bab selawat pemalih. Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Buka tajuk mahabbah kecintaan, bukan? Bawa tajuk kepada tajuk cinta, takut kepada Allah. Tajuk yang pertama. Digambarkan malaikat ni, kepala dia sampai bawah arasy Allah. Kaki dia sampai dasar bumi yang ketujuh. Sayap sebelah kanan tutup bahagian barat bumi, yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulu dekat sayap tu menyamai jumlah makhluk dalam dunia ni. Punya banyak bulu dia. Dan setiap kali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, maka malaikat tadi akan diarahkan, Allah Ta'ala perintahkan dia menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah tu. Keluar balik dia akan mengibas-ngibaskan sayapnya, maka akan tertitislah satu titisan nur pada setiap bulu-bulu tu tadi. Berapa banyak tu? Bila tu titis saja, setiap satu titisan tu, malaikat akan mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang selawat. Itu baru sekali selawat. Itu sebab Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang paling kedakut bila sebut nama aku dia tak selawat. Dia tengok penyanyi, dia gama ke orang tu, dia buat lagu untuk orang. Selalu biar dia nak girlfriend itu tahu lagu tu untuk perempuan tu. Isabella, Fiona, oh Fatimah, Siti Haida, Zalika. Boleh. Amalina, goma budak India pakai Melayu. Lagu Samsul Debat tak ada. Oh, Imam tak ada. Imam pun tak ada. Kan? Tapi untuk Nabi kita selawat. Selawat banyak-banyak, itu tanda kita sayang Nabi. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Ini pemalih Nabi Muhammad Allah salam. Ada orang orang lain nak selawat biarlah macam tu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhidnya, tapi hanya untuk Nabi sahaja. Contoh nama kita Muhammad, bini kat dapur panggil Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, hanya untuk Nabi saja. Yang pukul gator pula hanya untuk Nabi je. Ya, sebut nama Nabi selalu. Selawat sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang datang masjid hari-hari ada harapan. Sebab habis bagi salam, imam bangun sallallahu alaihi Muhammad ya Nabi salam. Kan? Selawat. Ya. Tapi siapa yang bagi salam berkecapui balik tu berkecapui. Kira budak KL berdesup. Berdesup balik. Ya. Monobut orang sembilan cakap. Ada yang paling laju menculin, tu paling laju.
Dia tahu nak balik, memang dia tak merasa. Jangan sombong dengan Allah. Orang lepas bagi salam, tauhid bangun keluar, sombong dengan Allah. Istighfar tu apa? Astaghfirullah. Nak minta ampun dengan Allah, kita ni ada dosa. Kalau kita tak istighfar, seolah-olah macam awalnya istighfar lah, aku dosa tak ada, tentulah agak lah, tentulah. Kok sibuk sangat malah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Doa yang paling pendek yang kita tahu, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah, amin. Dah balik. Apalah golak pula. Doa makan Ustaz. Mana doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah keberkatilah kami fima razaqtana, ke atas rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mana makan? Itulah berdoa, faham tidak? Tu sebab bila Masjid KRU tu buat kuliah bahasa Arab tu, datang. Ada kan? Ada ustaz ajar bahasa Arab, dapat simple-simple jadilah. Tak sok tipu ke orang. Tapi kalau baca doa tu jangan kuat-kuat benar lah, slow, takut orang sebelah dengar. Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Orang sebelah lah dengar. Doa makan. Dia pula tahu dia payah. Dia terdengar pula orang sebelah tu kan. Dia pun sama. Tapi betul kau nampak lembaga lah benda yang pelik-pelik tengah-tengah malam, itu gak doa baca. Baca nampak tu buat macam Samsul Yusuf tu baca doa dalam Munafik tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lari yang tu gila betul dengan aku nak dimakan ni. Ada juga hantu pun tahu tu nak makan. Aduh parah tu kan. Bacalah doa lain, belajar dengan imam lah macam-macam doa boleh baca. Iya, tu sebab kena belajar. Bila kita belajar bahasa Arab tu kan, al-lughatul al-arabiyyah ni, paling tidak mungkin ada bacaan-bacaan imam baca. Macam imam dia ambil, dia tak main nak toina kalau Allah. Masjid besar, godang ekon mengelatuk dia sajuk, baca nak toina bodoh. Tengok imam steady kan baca. Jadi paling tidak kita cuba. Kita dah belajar bahasa, cuba tangkap sikit apa maksud, apa maksud. Kau tidak so, kita tak ada ilmu, tipu ke orang. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksud dia? Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksud? Itu sebab tak belajar. Tu bukan ayat Quran, tu bukan hadis, tu bukan bahasa Arab. Tapi tu Jawi bubuh baris. Haujana hawau jimnun, hujan. Haujana tauruna tawau rawaunun, turun. Haujana tauruna falabatin, hujan turun dengan lebat, faurutin perut, falaparin lapar. Itu kau punya ngangguk macam ni ngangguk kan. Itu cakap mana belajar. Tu dia jangan main-main. Zaman Nabi dulu, bayangkan sampaikan orang nak melariskan barang dia tipu hadis. Dia kata ada hadis Nabi, al-bazinjan minal iman, tawung sebahagian daripada iman. Ya, tu sebab kita kena belajar. Datang majlis ilmu, jangan pilih penceramah, datang tiap-tiap malam. Tuan-tuan ingat senang kau nak panggil penceramah, dia mesyuarat sakit perut tu. Tadi 7 orang ngejeki tunggu kat depan, risau penceramah belum sampai. Datang-datang ni Azia, betul ke tidak penceramah ni? Si keluar, betul dia kata kan. Okey. Tapi tu okey tu sambut saya ceramah dekat Kuantan. Ni Azia kan. Saya sampai dekat hotel, butik hotel dekat Kuantan. Saya suruh driver saya kopi kereta basuh lumak kotor. Sampai ke lobi tu, kopi basuh kereta tu bukan datang balik. Jadi saya turun, dia tahu jalan. Jadi yang jatuh kuasa penganjur pun steady ustaz. Datang naik Grab, hajar betul. Naik Grab dia cakap aku, weh dia pergi basuh kereta aku tu dekat tu. Tapi saya tak kacau hati, tuan-tuan, okey tak ada apa, senang.
Jadi AJK pun nampak sana azan tu dia tak ada lah sesak napih tengok dia ni tak ada. Dia ni biasa-biasa je. Kan? Santai-santai ada yang datang kan. Okey, berdua. Nak naik kata basah-basah memang kecil-kecil sudahlah. Kan? Ada orang tanya, "Ustaz, apa naik kata kecil?" Saya pun jawab, "Minyak aku kan kau bayar." Contoh aja kan. Ayah warna. Kan? Jadi kita sebut nama Nabi. Kan? Sebut nama Nabi. Nabi kata orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak orang banyak selawat ke atas Nabi. Ada seorang lelaki ketika zaman sahabat dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Tapi bila dia pandang Nabi, Nabi memalingkan wajah Nabi. "Ya Rasulullah, kenapa kau memalingkan wajah kau? Kau marah aku ke?" "Tak, aku tak marah kau. Tapi aku tak kenal kau siapa." "Macam mana lah kau tak kenal aku? Ramai orang kata kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri." Memang benar, aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal akan engkau kerana kau tak pernah sekali pun berselawat kepada aku. Tu dia sebut. Langsung terjaga. Dia terjaga daripada tidur dan dia menangis. Semenjak daripada itu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia mimpi sekali lagi bertemu dengan Nabi dan kali ini Nabi sebut, "Sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau." Akhirat besok kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nengok orang lain punya. Sebab kelang kabut orang tak ada. Weh, tu bukan pengurusi masjid kau? Tak ada. Tak sampai. Semua huru-hara, semua ni macam ada yang berjalan kaki, ada yang naik tunggangan, ada yang berjalan dengan muka. Punya hina ya. Wah, ni dah cover tajuk padang mahsyar ni. Mahal bayar malam ni. Tak ada lah. Saja yo, tak ada. Tonton jangan dongar tau cakap orang. Hari tu ada orang cakap Samsul debat tak ada 20,000 memang dia tak datang. Sadam ada bawa mulut. Jangan tonton, jangan dongar fitnah-fitnah orang, jangan. Memang betul lah kalau orang bagi saya tak tolak. Orang bagi saya ambil. Kok RM50 pun bayar saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang dalam. Tak ada lah. Kalau dah tu bajet dah baik channel saya datang. Misal. Gurau tuan-tuan, gurau. Tapi memang tahu betul orang ni. Tuan-tuan kau tak ada cakap ya. Ustaz, tak maaf Ustaz, bajet kita orang banyak ni ya. Cakap, insya-Allah okey. Mak tu boduk nak azan ke apa? Oh macun. Allahu akbar. Tutup tingkap tu dik. Dah tutup dah benar. Okey. Ingat kau boduk nak azan hendak waktu sini. Dah sudah tadi isyak Ustaz. Jadi makna dah lupa dah pasal apa tadi? Selain sebelum bayar tadi pasal apa? Pasal apa tadi? Padang mahsyar. Itulah sebut bayar langsung terlupa. Di padang mahsyar tu nanti kita akan berjalan ni matahari sejengkal. Masa itulah nak tengok amalan kita macam mana. Ada orang poluh sampai buku lali, ada poluh paris pinggang, ada poluh sampai telinga, ada yang lomeh tawih macam ni. Sampaikan ada yang sebut, "Ya Allah, kau masukkan aku dalam neraka." Tahu ya Allah, senang. Payah duduk sini. Dia tak tahu neraka lagi tahu. Jadi ringkas cerita pada masa tu kemudian tu ceramah lain banyak betul panggil. Bila dia teruskan perjalanan ni, kita semua nak cari bantuan ni. Jumpa Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, bantu aku." Jumpa Nabi Musa, "Wahai Musa, bantu aku." Jumpa Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim." Semua jawab, "Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri." Tak dapat tolong lo, apa pandai lah kau, sendiri-sendiri. Sampai jumpa Nabi Musa, Nabi Musa cakap, "Kau jumpa dengan Muhammad, Muhammad boleh tolong kau." Masalah ya, jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain, jarak perjalanan dia 1000 tahun. Itulah lama kan.
Jadi ringkas itu, katalah sampai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah, bertuahlah kita. Kalau Nabi kita boleh panggil ummati, umatku, mari umatku, mari. Itu sebab kita tengok Nabi kita satu-satunya Nabi yang tak pernah gunakan kota doanya menjahannamkan umat dia, tak pernah. Ketika di Taif, tak, bukan saya nak kata Nabi lain tak elok, tak. Contoh kita tengok Nabi Musa, dia doa tenggelam Fir'aun. Kita tengok Qarun, bila doakan timbul habis dengan harta dia, tertanam, tu jadi harta Qarun. Kan? Makna bila doa tu, Nabi-Nabi lain tu kira macam Nabi Lut kan, terbalik lah. Macam tu lah. Umat Nabi Nuh habis, jahanam lah orang yang tak ikut tu, memang habis lah. Tapi Nabi kita tak. Ketika dakwah di Taif, kita ingat macam mana Nabi kotuk satu rumah nak menyampaikan dakwah, nak ajak kepada Islam. Nabi kena hina, Nabi kena maki, malahan disusun budak-budak ni, dia bagi saganggam batu supaya semua kerja Nabi dan baling Nabi sampai berdarah-darah Nabi. Sampailah Nabi duduk di satu kebun kurma tu, Nabi berteduh bawah tu, Nabi dengan berdarah-darah, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, berikan kekuatan ke dia, sampai ke malaikat bagi tahu, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata jangan. Nabi kata, nampak tu, Nabi tak pernah doakan untuk jahanamkan umat dia, tak pernah. Nabi kata jangan, barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tetapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan pada aku. Rupa-rupanya bila hari ini kita pergi Makkah, kita singgah ke pergi Taif, kita tengok 100% penduduk Taif Islam hari ini. Kalau Nabi terimalah proposal malaikat tu dulu, nak terbalik gunung tu biar menghempap, suruh habis, tanam habis lah. Makna Taif ni habis dalam bumi. Agak macam tu lah kan. Disebabkan itulah kota tu Nabi tak ambil kota doa tu, simpan jadi syafaat akhirat. Jadi Nabi kita satu-satu bagi syafaat. Bila Allah Ta'ala sebut tadi kan dekat aras Allah tu, Nabi kata sungguhnya kau aku jadikan kekasihku, aku jadikan umatmu sebaik-baik umat, aku jadikan kau pemegang panji liwaul ham, yang mana para anbiya dan mursalin semua akan duduk di bawah panji yang sama, kau ketuanya. Sampaikan para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, semuanya Allah bagilah kami umat Muhammad, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tak dapat. Semua orang mengayu nak jadi umat Nabi Muhammad, tak dapat. Tapi kita dapat jadi umat Muhammad. Relax je, kat kedai kopi. Ya. Tadi saya singgah tadi dekat kedai depan Usmaniyah. Usmaniyah. Sup kambing power. Usmaniyah apa? Bawah pokok ketapang tu, tepi jalan tu, depan dengan DIY tu. Nah. Oh, kau orang duduk mana ni? Kau salah tampik ni. Kau dan mamak tepi jalan tu lah. Umayyah. Ha? Sama dia. Tak tahulah mamak tu, kat bawah pokok tu. Ramailah orang Islam minum susu tadi empat kan. Yalah, dia pakai rupiah bos tokek tu tadi. Alah. Usmani apa? Sama dia. Tak kira lah apa nama. Ada seorang tu, ada seorang hamba Allah. Tat, malam ni camah ni kan? Oh iyalah. Tengok dia membalun sup tu. Tak datang dah. Wahai tahu tajuk Rasulullah malam ni. Tu contohlah. Tu sebab kata tadi, dah diberi peluang jadi yang terbaik, dah diberi peluang sebaik-baik umat, tapi kita tak ambil peluang, tak rasa apa. Orang lain berabot nak jadi umat Nabi, tak dapat. Kita dapat jadi umat Muhammad, relax, tak buat apa, tak rasa apa. Tu sebab kena syukur. Pertama, dalam banyak-banyak makhluk Allah tak jadikan kita ni tumbuh-tumbuhan.
Bayang jadi robong. Setiap kali kenduri masjidnya comeh robong. Orang lain minta nak jadi umat Nabi Muhammad, tapi tak dapat. Kita dapat peluang, kita tak gunakan peluang tu sebaik-baiknya. Umat Nabi Muhammad ni special lah, la ilaha illallah. Tu sebab kata, dari antara tumbuh-tumbuhan tak. Kalau bayangan tak lahir-lahir jadi kambing. Ini asal raya korbannya comeh. Aku rasa kau ni kambing tu bincang sama dia dalam kandang. Aku rasa kau. Aku tengok kau daging banyak. Ui, tuan kita minat tulang lah. Dia lah cakap. Aku suka kau ni, dia berbuak sama. Dia tengah 2 ekor dalam tu. Rupa-rupa raya haji, dua-dua je un. Dua selesai. Syukur Allah tak jadikan kita binatang, jadikan kita manusia. Dalam banyak-banyak manusia, syukur Allah jadikan kita manusia beragama Islam. Lahir-lahir Islam, tak percaya, tanyalah ada Bang Adam Kori tu. Tanyalah orang Islam yang pun mu'alaf Cina, India yang masuk Islam ni menangis sebab dia dapat Islam. Sebab dia kata, kalau aku tak dapat Islam ni tak tahu jadi apa hidup aku. Dia mengenang balik zaman jahil dia sedih. Kita boleh cerita, abah dulu muda-muda pergi farm fair dulu, dia boleh cerita mana perempuan abah tak bawa. Abah boleh cerita lagi tu. Dia menangis, dia mengenang zaman dia tak tahu dulu, dan dia syukur dapat masuk Islam. Dahlah Islam, dalam ramai-ramai orang Islam Allah pilih kita jadi umat Muhammad. Itulah nikmat paling besar sekali. Dalam umat Muhammad duduk kat Malaysia, Allahu Akbar, dekat KRU lah tu. Allah pilih tu. Orang lain berlumur-lumur nak masuk kumpulan KRU, tapi kita rupa-rupa baru tahu, rupa jemaah masjid sini rupa Nampaklah. Syukur. Ya Allahu Akbar. Nak cakap apa lagi? Syafaat yang Nabi nak bagi kat kita tu ada 3 jenis. Yang pertama, mendapat keringanan di padang mahsyar. Ringan kat padang mahsyar. Kedua, masuk syurga tanpa hisap. Masuk tahu, jangan tanya, tak ada roadblock dia dah. Dia ni masuk tahu. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah, tapi sebab ada secebis keimanan kita pada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita dan pindahkan masuk dalam syurga. Kalau itu pun tak dapat, berhenti dah jadi orang. Ya. Tu, tapi teruklah sikit yang ketiga tu. Dah kena sekso, dah kena apa? Kan? Alah, macam tu tak apa weh, kita kan umat Muhammad. Dia cakap kita umat Muhammad kena seksa macam mana pun akhirnya masuk syurga juga. Senang hati kau cerita. Jibril cerita macam mana dengan kau? Ini belum masuk lagi bab keluarga tau, panjang ceramah malam ni. Kan? Saya kena huraikan dulu yang itu sebab bukan selalu kan. Pasal neraka ni Jibril beritahu, wahai Muhammad. Nabi tanya, neraka tu macam mana Jibril? Wahai Muhammad, teruk neraka ni. Nyalaan api tu dibakar selama 1000 tahun, daripada merah sampai jadi putih. Lepas tu bakar lagi 1000 tahun, daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka sedikit je pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Situ. Lepas tu menangis Jibril. Nabi tanya, apalah kau nangis lah? Yalah, takut aku pun kena masuk dalam neraka. Kau ni dengan tahap taat pada Allah, nafsu pun tak ada, kau beribadah hari-hari, menyembah Allah hari-hari, apa yang kau takut? Dia jawab, alangkan Azazil, malaikat yang paling mulia tu pun Allah boleh letakkan dia abadan abada selama-lama masuk neraka, ni kan pula aku. Itu malaikat fikir macam tu. Kita siap buat lagu berenang di lautan api. Nyampah lah aku nak. Lautan api sanggup ku renangi. Dengar tak penyanyi tu nyanyi? Lautan api sanggup ku renangi. Minum air kopi pun bertiup. Nak berenang lautan api. Allah nyampah kan. Tapi ialah puitis.
Jadi bila kita cerita tadi, cara nak tunjuk kita nak sayang Nabi, dua perkara. Dalam keluarga kita, pertama sebut nama Nabi selalu. Selawat. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Mendayu ke rumah. Ataupun al-fasallu ala nabi khatamur rusulil kiram. 1000 selawat ke atas Nabi, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, yang mulia. Dia ada lirik dia. Ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumine. Paham tak? Saya pun tak paham. Tu selawat syair Jawa, tapi Jawa halus betul. Meletup pocun dengar aku cakap. Saya saudara mara saya ramai dekat Meru tu. Sepupu-sepupu mak saya. Saya belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu sebab muka saya macam Pan Asia. Kacukan Melayu campur Jawa, Minang campur Jawa. Jadi janang. Bukan janang tingkap tau, janang. Okay. Jadi selawat banyak-banyak. Mudah-mudahan Nabi kenal kita. Kalau Nabi kenal kita dengan cara itulah. Dua saja Nabi nak kenal kita. Bila itu, ya Rasulullah, tolong aku Rasulullah. Aku macam pernah dengar suara. Tapi kat mana ya? Makna Nabi tak berpocap, makna kita jarang-jarang selawat. Ada selawat tapi jarang. Tapi kalau nampak, kemari, Nabi memang kenal. Makna kita selalu selawat ke atas Nabi. Tapi kalau mana aku dengar ni, suara tu sayup-sayup, contoh tak perasan. Sebab dia selalu bila orang selawat, dia miming. Dia miming ya. Pemalih, sudah Nabi tak pernah dia. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi dalam keluarga kita. Hidupkan sunnah Nabi. Apa sunnah-sunnah Nabi boleh buat? Antaranya Nabi bagi salam. Kenapa dah hidupkan sunnah Nabi? Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi punya sayang kita, dia bagi standard paling rendah sekali, iaitu satu sunnahku. Nabi tak cakap barang siapa yang menghidupkan 100 sunnahku. Nabi tak sebut siapa yang hidupkan 50 daripada sunnahku, tak. 10 pun tak, 1. Tu sebab tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Yang paling senang menterdarah, makan buah tamar. Nabi gemar makan buah tamar, kita makan buah tamar. Buah kurma kena sentiasa dah stok kat rumah. 2 makanan sunnah yang kena ada kat rumah orang Islam. Pertama antaranya buah tamar, keduanya madu. Faham orang perempuan? Tak, sebab dia jaga stok. Marah orang perempuan. Madu labah. Torang-torang sikit cakap ustaz ni. Kan dia marah, kan dia buat surat. Imam tolong jangan panggil pijamah lagi dah. Menghasut. Kan. Betul, buah tamar, madu. Madu. Ini buah tamar, bulan puasa baru ada. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayuk. Tak ada lidah. Kalau tidak tu bulan puasa nazak-nazak lah. Yusuf tayuk. Dah nazak kawan tu.
Pagi raya meninggal kawan tu. Dah tak dengar suara dah. Dah meninggal Yusuf Tayyub. Tiba-tiba puasa tahun depan, Yusuf Tayyub hidup lagi. Buah tamar makan paling senang. Apa susah? Kalau nak ikut sunnah Nabi betul-betul, beli kurma ajwa. Kurma ajwa tu kurma Nabi. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala tu. Bukan sebab rasa, harga dia mahal. Tapi belilah, tak kisah janji buah tamar, beli. Sebab niat ni sunnah Nabi. Bagi salam Nabi dengan sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi sendiri, sahabat-sahabat puih nak berlumba, nak bagi salam dengan Nabi, tapi tetap Nabi bagi salam dulu. Sampaikan satu kisah, seorang sahabat menyuruh balik tiang, nak pastikan dia nak sorgah Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Lah, Nabi tak bagi salam. Rasulullah, kau tahu kau ada kat sini? Biasa kau ada, jadi aku bagilah salam. Nabi kata macam tu. Bagi salam tak merendahkan taraf kita. Balik rumah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bini batal peranjat, Allah bila balik. Bagi salam ke rumah. Adalah ulama dulu-dulu kata, dokek rumah orang Islam ni, rumah tangga orang Islam ni, atas bumbung tu seko jin jaga. Jin ni mengacau kerja. Jadi kalau orang tu tak bagi salam, memang dia kacau. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, isteri jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, lari jin. Sebab kita saling doa mendoakan. Memang kita tak nampak jin tu. Kalau nampak dah lama pindah rumah dah. Pasal pindah jumpa dia, pindah ngikut dia kan. Dia kerja dia bisik itu, keraguan pada hati. Itu kemudianlah tajuk lain. Apa lagi? Minum air masak, ni pun sunnah Nabi. Tapi kau nak tahu cara minum. Nabi minum. Kita ni kadang minum yang halal tu dah ada, tapi halalan thayyibah tu tak cari. Nabi minum air masak, Nabi sihat. Dapat minum air zam-zam, lagi sihat. Tapi kita minum air tu memang halal dah, tapi kita tambah dengan sirap. Kita tambah dengan oren, tambah dengan gula. Jadi halal dah, tapi yang mudarat tu kita tak jaga, tak cukup baik lagi air. Nabi kalau minum kurang-kurang 3 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 2 3. Kan nampak tu tip itu. Tapi kalau minum macam ni tu tak dapat paling sunnah, tapi puih tidak macam tu hawi kan. Tapi makna kena tahu wangi-wangian. Nabi pakai wangian, kita pakai wangi-wangian. Tapi kalau nak ikut Nabi betul-betul, pilih yang terbaik. Contoh, kita cakap dengan sahabat kita, kita pilih minyak wangi, kita cakap, kau rasa bau ni okey tak? Kita tanya kawan kita, yang ni keras sikit lah, yang ni okey. Maknanya kita ikut sunnah Nabi sebab kita pilih yang terbaik, bukan mencapai. Nampak? Wangi itu yang terbaik. Slipper, kasut kita ngadap keluar, sunnah Nabi. Ini tak, kasut kau ngadap keluar, ikut Jepun ke? Ikut Jepun tak dapat pahala. Tak, ikut sunnah Nabi. Nabi dengan Jepun siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Jepun ikut Nabi, kita ikut Nabi. Ikut Jepun memang. Jepun bukan hanya selipar tu. Dengan kereta-kereta dia semua mesti wajib parking. Cuba tengok kilang-kilang Jepun. Marah dia kalau parking ke dalam ni, dia mesti menghadap keluar. Budak-budak daripada kau main berlari-lari kat luar tu, kau susun selipar. Dah orang tua ni tak jumpa selipar sebab dah biasa bersepah. Bila tu susun dah tak kau nak mana satu selipar, aku tak tahu dah. Payah juga. Kan?
Macam mana Nabi dengan isteri Nabi? Nabi bergurau senda dengan sahabat-sahabat, bergurau senda. Nabi tanya khabar sahabat, itu pun sunnah Nabi. 3 hari tak nampak sahabat, Nabi tanya, Umar mana? 3 hari dah aku tak nampak dia. Nabi biasa 3 hari tak nampak, Nabi tanya mana? Imam dah 3 hari tak nampak dia, pergi mana? Imam pergi khusus. Sunnah Nabi tu. Mana pergi haji apa tu, dah lama tak nampak. Lah, dia dah sebulan dah pindah. Haji tu mana pergi? Dia baru kahwin. Bila dah kahwin? Baru lagi. Dia bukan nak tua kau. Baru 85. Okey lah tu, yang seorang biarlah dia kahwin. 85 okey lah tu. Kan? Dia pun memang seorang apa? Bini dia kan dah lama meninggal. Kau tak dengar habis cerita ni yang seorang. Apalah? Bini dia umur 25. Nampak tak? Wah, gila tu. 85 dapat bini 25. Tak gila. Bukan senang nak dapat tu. Tapi sangka baik lah. Alhamdulillah. Dapat dia isteri yang tegap-tegap, boleh jaga dia. Macam tu. Kena orang perempuan tu gamar. Malam pertama mampu tu. Tak gila, jangan. Tak baik cakap macam tu. Cuba tanya perempuan tu, apa yang kau gamar menangan haji tu? Haji tu kan dah banyak umur dia. Entahlah kak, dia ni saya tengok baik, lemah lembut, romantik. Ambil kau, romantik untuk tu. Semayang tak tinggal. Lepas tu kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balik-balik. Dia dah pakak, tak terangah. Agak lah. Tapi sini okey, tempat lain ni. Sini 85 okey. Sana tempat lain. Jadi kita tanya khabar, itu sunnah Nabi tu. Bergurau senda. Nabi dengan sahabat Nabi bergurau. Bukan Nabi tak bergurau dengan sahabat Nabi. Bergurau. Pernah sahabat-sahabat, ingat tak perangai kita dengan kawan kita bila makan sate? Kita makan sate, rap, kita gigit, lepas tu lidi tu kita letak dalam pinggan dia. Pernah buat tak? Konon ni macam kawan kita makan banyak, kita makan sikit. Pernah buat tak? Mereka biasa buat. Rupa zaman Nabi dulu dah berlaku. Sahabat-sahabat nak bergurau dengan Nabi, dia makan buah tamar, biji itu dia letak dalam pinggan Nabi. Nabi nampak ni. Sahabat letak, Nabi tak marah. Kau apa letak sini? Tak. Nabi senyum, Nabi biar. Ya, sahabat tu. Sudah dah habis makan, sahabat-sahabat tunggu. Ya Rasulullah, banyak ekor makan ya Rasulullah. Nabi senyum, Nabi jawab, Alhamdulillah, tapi kamu semua lagi hebat dengan biji-biji kau telan. Habis pinggannya tak ada biji. Nak tunjuk Nabi bergurau, Nabi tak gurau kasar. Lembut ya Nabi, kalau semua kalau kono dah kita kata kan. Nabi dengan isteri Nabi tak bergurau. Ini kita koreh ya. Montang-montang ada pengusi masjid. Contoh. Assalamualaikum. Mumak gagak balik kan. Yang seorang tu nak bekas-bekas. Assalamualaikum. Ke kanan pusing. Wah kacau ni. Tak ada macam tu dah kan. Assalamualaikum. Lamah lembut. Tengok Nabi panggil isteri Nabi macam mana? Tengok macam mana? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik kamu balik, wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, tak tahu. Pipi lonjong kau, pipi sengit kau, pipi kombong kau. Tak apalah, janji pipi dia kan. Pipi panggil kan. Tak tahu lah, tak kira lah kan. Ya, Nabi panggil ya Humairah. Masa tu pasal apa? Pasal Nabi nak tahu masakan isteri. Ada satu hari tu pasal masakan isteri dia masin. Ada apa ya Rasulullah? Tengok tu orang perempuan. Macam mana isteri Nabi panggil Nabi? Ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi panggillah. Kalau suami kita panggil, ada apa wahai suamiku? Pangkat suami tu panggil, bukan pangkat kerja dia.
Faham? Ya pipi dia panggil tadi kan. Isteri datang. Contoh dia panggil nama manja lah. Yang oh sayang, isteri pun sampai. Ada apa wahai Imam Tiga? Mak Imam Tiga panggil lah. Jangan macam tu. Bakar kau je tu okey tu. Yang seorang tu ada apa wahai operator pengeluaran? Mak ai. Kau kilang pun sebut Tak. Ada apa wahai suamiku? Isteri Nabi panggil, ada apa ya Rasulullah? Nabi pun jawab, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, kau suap aku dulu. Nabi punya mulia akhlak Nabi nampak. Dia dah tahu masakan tu masin. Dia boleh suruh isteri tu suap dia lagi. Dan bila suap ya, Nabi senyum kunyah macam biasa, 40 kali macam biasa. Tak ada Nabi buat muka masin, tak ada. Nabi senyum yang kunyah macam biasa. Bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap ya, langsung dicapai pinggan dia bawa ke dapur. Ya Allah masin. Tahu? Cuba kalau kita, kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Rumah dia punya garan. Lembut panggil. Wahai isteriku. Yang orang perempuan pula, kau ingat bila suami panggil, bersedia terima teguran. Yang abang nak beritahu ni, masakan ni macam masin sikit. Nak sedap masak sendiri. Oh, ayah. Ayah macam tu. Lembut cakap. Kadang memang betul. Sebab orang perempuan senang masuk syurga. Nabi kata, orang perempuan jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami dan taat perintah suami, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Mak, jaga empek ni boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untung. Semua mu kena ngaku. Masuk yang cakap ni. Ya. Jadi yang perempuan, rupa-rupa yang susah, jaga maruah diri, maruah suami, tu susah. Kadang suami dia ada buruk kan kat orang. Suami tanya, apa ni, orang jiran tanya, aku tengok suami kau tu macam tak kerja je, duduk rumah aja. Tak adalah, dia kerja sebenarnya, cuma malam nanti dia keluarlah kerja. Dia memang siang dia tidur. Sebab dia tu kasyif kan, dia cover suami dia. Dia sekarang tengah kerja tapi kerja tak tetap lah, penat, kesian juga tengok dia. Macam tu. Ni tak, aku tengok suami kau macam tak kerja dah rumah, memang menyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan macam tu. Yang keempat tu pun susah, taat perintah suami, itu pun payah. Orang perempuan mulai hari ni taat setuju. Faham? Ini orang cerita syurga, dia nak syurga ke tidak? Taat aja. Yalah, bukan semua dia kata kan. Okey, taat yang baik-baik aja boleh? Boleh tak? Orang lelaki kahwin baik tak? Baik, faham? Ya? Iya. Tu sebab orang perempuan kalau lelaki ngajak tu on tak on. Faham? Jangan main-main. Suami ni lagi tua lagi sensitif tu. Kan kalau lelaki nak manja tu manja. Nabi pun bergurau senda dengan isteri. Ni dah tua dihalau lelaki tu. Pi keluar lah. Famak lah. Jangan. Orang perempuan yang muda-muda ni saya bosan. Jangan gamar-gamar tutup kilang tau. Dah anak 4 je cukup tutup kilang. Jangan. Nak tutup kilang, bincang dengan pengurus. Faham? Pengurus kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Kau tak takut aja kan jangan main-main. Jadi pen ni bincang lah elok. Iya, kadang tu sebab. Tapi ialah orang lelaki ni bukan apa. Orang perempuan kena ingat tu.
Kan? Orang lelaki ni dia bukan apa, dia kadang dia cakap je, dia bukan berani benar pun, cakap je. Nabi pun dah pesan kalau tak mampu berlaku adil, seorang pun cukup. Yang seorang tu pun tak adil, nak lebih. Betul tak perempuan? Oh, yang tu kuat je. Dia bawa orang lelaki ni, ajak dia taman dengan isteri bila bersalin tu, taman. Jangan bagi alasan, saya tak dapat taman isteri saya Ustaz, minta maaf, saya takut darah. Taman isteri dalam bilik bersalin tu, pandang muka dia, jangan pandang tempat lain, pandang muka dia, belum pernah lagi perempuan bersalin darah keluar kat muka. Taman dia, sakit bang, ya sabar, sakit bang, abang tahu, mana abang tahu, dah kena marah pula kan. Yo, akhirnya bila bersalin dia menitis air mata suami itu sebab tengok penderitaan isterinya menahan sakit melahirkan anak. Nah, lepas itu suami pun cakap, yang abang tak pernah tengok yang sakit macam ni. Cukuplah lepas ni, tak payahlah beranak lagi. Tak payah beranak lagi dah. Abang, takkan seorang je anak kita bang, cukup. Abang sayangkan kau. Abang tak sanggup tengok kau sakit. Bagi orang lain pula. Dalam pada tu sompek lagi. Tak adalah. Seorang pun tak apa. Kan? Jagalah elok. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi romantik. Ya. Nabi cakap dengan isteri dia, wahai isteriku Saudah, usahlah kau terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Hantar sampai pintu tu. Oh perempuan, saya nak tanya, nak datang masjid ni lah, nak keluar tadi atau pergi kuliah, suami hantar tak sampai pintu? Hantar tak? Hantar tak? Ha? Tak. Aku dah ajar tadi jaga maruah suami tadi kan. Cuma cakap kadang-kadang hantar Ustaz. Macam tu, cakaplah macam tu. Dorang tak ada kan. Yalah, esok hantar lah tu. Esok suami hantar. Abang hantar pula sampai pintu ni. Sunnah Nabi. Duit belanja ada tak? Tanya duit belanja. Tak ada bang. Kau jalan lah, aku tanya je kan. Lepas tu Nabi kalau minum tu dengan isteri dia, saya ikut bekas bibir. Tadi kau minum dekat sini kan? Aku pun minum dekat sini. Romantik. Abang, cubalah ikut Nabi. Nabi kalau minum, dia ikut bekas bibir isteri dia. Kongsi tau gelas tu. Abang, cawan lain. Kongsi lah. Aku kan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga. Tak ada. Bila nak minum, umat bau letak balik. Salah tu. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi main koja-koja dalam rumah. Balik ambek. Anakmu dah tak ada. Anakmu dah keluar, anak dah tidur. Jom bang, line clear. Main koja. Jangan main nyuruh. Rumah dah lah basah. 7 hari tak jumpa. Rupa dah koreh dalam hari tu. Main koja. Nabi main lumba lari, kau samput tu ambil je duduk tu. Nah. Ya. Main koja-koja. Tapi dalam rumah jangan kat luar. Kan jiran nampak. Pula kono Nazi tu dah contoh. Dan Nazi main koja-koja kat luar rumah, kacau jangan. Dalam rumah. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi kalau isteri nak naik kenderaan, dia tadah lutut itu jadi tangga. Nak naik kuda, naik unta, dia tadah lutut itu. Romantik tak romantik? Tapi kita kalau nak buat tu, kaji dulu kapasiti borek badan bini kita. Jangan main tadah. Aku tengok semangat ramai ni. Pada letak tu, ya Allah, apa yang kau makan ni tipah. Oh, ya Allah. Perak, patah pula dah satu hal pula kan. Ataupun
Apa lagi? Atau bini kita tak naik kuda, dia tak naik unta. Dia naik motor, start motor dia. Dia naik kereta, buka pintu, keletap. Hamba. Kenapa? Sampai pintu membuka ni apa hal? Ya, aku tak tahu kau nak masuk pintu mana. Tentu saya bawa kereta. Pintu apa dia lah buka. Kalau kau dia nak gurau pun tak boleh lah. Tak tutup pintu. Iya. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung senyap. Dia dah terbayang macam mana nak buat ni tu kan. Ada saya ceramah kat Johor tu menyaut perempuan tak muat besen. Siapa suruh kau pakai besen? Kau seorang ada tak muat? Jumpa imam, mam nak pinjam bokeh mandi jenazah pinjam. Tontu bosak. Tontu bosak. Mam pinjam mam, besoklah pinjam, ada orang meninggal lagi ni besok pinjam. Tak kisahlah kau tak pakai pun dalam shower tu boleh. Saya ceramah kat satu felda tu menyawat dia. Tak terdaya tengok siapa suruh tengok. Tak pun mandi malam tutup lampu. Agak-agak. Mana pula laki dia tadi? Tadi ada dia tadi. Buka lampu, dah terbaring untuk. Terperanjat, dia tak biasa. Iya. Kita ni sebenarnya dalam rumah tangga, Nabi memang romantik betul. Nabi waktu mandi dalam bekas tu dengan isteri dia siramkan air kat Nabi, Nabi siramkan air kat isteri dia. Bila isteri dia siram kat dia, Nabi kata cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Nampak? Bergurau ini bongi. Panggil suami jangan panggil atuknya, bapaknya. La ilaha illallah. Yang paling menyampah ni mama, mami dia. Mentang-mentang pelabuhan Klang. Panggil mak sudahlah. Ibu kau ni mama, papa dia. Suami mami, papi dia. Oh, daddy. Kan? Daddy kan. Nabi pesan dalam keluarga, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik keluarga kita untuk sayang Nabi. Yang kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Saya nak bagi sikit lagi. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Kalau ada beralih-alih tempat duduk tu makna tak tahan tau. Sikit. Nabi ni nak beritahu kenapa kita kena sayang Nabi. Nabi waktu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Nabi jawab, yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman. Kenapa pula kau rindu mereka Rasulullah? Nabi kata, macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku dengan tahap tak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Nabi kata, mana Nabi rindu kita. Pertama. Kedua, bila Nabi tanya pasal neraka dekat Jibril, Jibril kata, neraka ni ada 7 pintu wahai Muhammad. Di situlah pintu pertama, neraka Hutamah untuk ini, neraka Hawiyah untuk ini, neraka Sakar untuk ini. Ada neraka untuk orang menyembah api, dan neraka untuk orang kafir, orang munafik. Sampai pintu ke-6 dia sebut Kau kata tadi ada 7. Pintu ke-7 tu untuk siapa? Terdiam Jibril, tak tergamak nak beritahu. Kau cakaplah pintu ke-7 tu untuk siapa? Sesungguhnya wahai Muhammad, pintu ke-7 dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Allah menangis Nabi sampai pengsan. Dek sayang ke umat. Dan Jibril pun sama menangis sambil di pangkunya Nabi yang tengah pengsan. Dan bila Nabi bangunnya, Nabi terus tanya, wahai Jibril, aku nak tahu. Aku tahulah ada satu pintu untuk umat aku, tapi ada tak seorang yang masuk dalam tu? Maka Jibril kata, sesungguhnya ada wahai Muhammad.
Nabi Tawih masuk dalam rumah, menangis-nangis, Nabi tak keluar-keluar. Nabi keluar pergi solat, Nabi balik, Nabi menangis, tidur nangis, duduk nangis, makan nangis, memang dah tak ada selera dah pun, menangis. Seminggu lebih kurang Nabi jadi macam tu. Kemudian ketika Nabi yang sakit selepas baca khutbah terakhir tu, Nabi dah terlantar ke rumah. Nabi tanya, Nabi nampak Jibril datang. Wahai Jibril, ada ke apa-apa berita kau nak hiburkan aku hari ni? Hiburkanlah hati aku ni. Jibril kata, wahai Muhammad, jangan kau risau, Allah dah siapkan, janjikan syurga, dah terjamin syurga untuk kau. Nabi jawab, kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Dengan lemah Nabi kata, aku tak nak dengar itu. Nabi nak dengar pasal umat dia. Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan umat mudah masuk dalamnya, baru orang lain boleh masuk. Barulah Nabi senyum. Macam tu special kita. Dan sampailah satu hari datang malaikat maut memberi salam di rumah Nabi. Anak andanya Fatimah menyahut salam, boleh aku bertemu dengan Rasulullah? Kemudian dia masuk dalam. Wahai ayahandaku, ada seorang lelaki datang, aku tak tahu siapa, tak pernah kulihat wajahnya sebelum ini. Nabi jawab, ketahuilah anak andaku, sesungguhnya itulah yang akan menghapuskan kelazatan, menghapuskan segala kenikmatan dunia ini. Itulah dia malaikat maut menangis Fatimah. Panggillah dia masuk. Maknanya masa untuk Nabi dah sampai. Waktu nak cabut nyawa, Nabi tanya, mana Jibril? Tak nak ke dia tengok aku? Jibril dah lari siap-siap, dah tak sanggup nak tengok Nabi kena cabut nyawa. Kemudian waktu ditarik nyawa Nabi perlahan-lahan, Nabi menjerit, ya Allah, sakitnya, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni. Nabi sebut lagi pasal umat dia. Nabi sakit, tak fikir pasal dia boleh tanya umatnya lagi. Dan berdoa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umat aku tu bagi ke aku, supaya umat aku tak sakit macam ni. Sampai sekali Nabi minta. Tu ada pandangan kata, kita dicabut nyawa tetap sakit, tetapi kesakitan tu dah tinggal 1/3, sebab 2/3 lagi Nabi dah ambil. Azab yang sakit ni sampaikan nanti di penghujung dunia nanti, sebelum nak dihancurkan dunia ni, sebelum nak didatangkan padang mahsyar hari kiamat tu, semua nyawa makhluk dicabut, akhirnya tinggal malaikat Jibril, malaikat maut. Allah perintahkan, wahai malaikat maut, kau cabut nyawa Jibril. Cabut juga nyawa Jibril. Sekarang apa ya Allah? Sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Malaikat maut cabut nyawa dia sendiri. Bila dia cabut nyawa dia sendiri, dengan penuh kelembutan nak cabut nyawa sendiri. Bila dia cabut, ya Allah sakitnya. Kalaulah aku tahu macam ni sakitnya, orang yang beriman kepada Allah sebelum ini tentu akan cabut lebih lembut lagi. Dia ingat dah lembut dah, rupanya sakit lagi. Macam tu lah. Itu sebabnya petua dia, soalan bocor nak bagi, nak menyelamatkan diri kita di akhirat besok. Atas dunia ni banyakkanlah menangis kerana Allah, banyakkanlah kasih sayang kita pada Nabi, sebab itu insurans akhirat. Waktu Nabi ringkas cerita, Nabi nak selamat, katalah Nabi kenal kita, yang kisah tadi, Nabi kenal kita, Nabi nak selamatkan kita, nak bawa kita masuk dalam syurga ni. Dia bawa ni umat dia, nak bawa masuk dalam syurga ni. Tiba-tiba terdengar satu bunyi yang bingit, kuat betul. Bunyi apa ni? Kuat, memang kuat betul. Rupa-rupanya bunyi ngauman api neraka. Berapa jarak dia? 500 tahun perjalanan. Dah macam tu punya kuat. Dan api tu makin dekat, makin dekat. Nabi kata, demi umatku yang bersolat, berpuasa, berzakat, haji, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Bila Nabi halau api tu, makin dekik api tu.
Makin Nabi halau, makin dekat. Makin halau, makin dekat. Maka pada ketika itu datang Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah gelas ini, air ini, kau siramkanlah air itu pada api. Nabi ambil, Nabi siram dengan izin Allah, reda api. Nabi tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi ke aku ni? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Jadi menangislah kita kerana Allah. Mudah-mudahan didiklah anak-anak kita, didiklah keluarga kita supaya mencintai Nabi, supaya mengutamakan akhirat bukannya dunia. Ingat, tak ada lagi dah. Besok kita nak beli rumah bosan mana lagi? Boleh beli rumah kalau mampu, tapi beli rumah jangan lupa akhirat. Pengisian dalam rumah, mana tompek semayang. Kalau tengok rumah-rumah sekarang, rumah-rumah baru beli, dia dah siap kelok kat dinding tu, ada belok-belok. Ini untuk kepala katil, ini untuk almari, kan? Sudahnya semayang depan jamban, rumah suai buat satu ruang semayang, baru first class. Bakal menantu datang rumah, jangan tanya soalan dunia, kau kerja mana? Saya kerja dekat sini. Tetap kontrak. Kontrak tetap dah tak ada. Gaji berapa? Dalam 1,000 lebih. Macam mana nak jaga anak aku? Mak ayat dia. Dia dalam bank ada berapa? Kereta kau bawa ni pinjam dengan siapa kau? Kau beli ke? Ataupun bapak kau punya? Semua tanya dunia soalan. Cuba datang tu tanya. Ni pakcik nak tanya sikit. Dari segi pendidikan agama macam mana? Wah, saya tu steady. Alhamdulillah saya masuk sekolah dulu, tiap-tiap tahun belajar agama. Wah, lain macam jawapan kau. Macam mana pula? Daripada dia satu memang ada satu subjek agama. Wah, budak ni tak faham soalan aku ni. Kau jaga semayang tak? Oh, ayah. Kau jaga semayang tak? Saya kadang-kadang jaga, kadang tak. Wah, kacau ni. Macam mana pula? Saya bila jaga, bila saya semayang. Kalau tidur tak dapat dah, aku pijak pula budak ni sekarang. Ada tu yang 3 orang datang, 3 budak datang ke rumah dia. Bagus-bagus. 3-3 nak akan anak aku. Tak apa. Kau nama siapa? Nama saya Mat Duha, pakcik. Kau baca surah Duha. Senang. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ria dah lagu kan. Bagus. Kamu siapa nama? Pakcik, nama saya Anas. Kau baca surah An-Nas. Lagi senyum budak tu. Pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oh, dia punya slang tu. Yang ketiga tu dah berpaluh, nama dia Yasin. Wah, parah ni, kenapalah ayah aku bagi aku nama macam ni dia. Dia dah berpaluh, mampulah aku nak baca Yasin ni sekarang. Selesai budak tu. Okey, bagus. Kamu siapa nama? Pakcik, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Allahu Ahad. Apa bohong bohong. Agak-agak lah kau nak menipu pun. Nama gelaran lagi panjang daripada nama betul, menipu betul. Tapi betul penilaian kita. Macam saya kata tadi, pertama-tama saya cakap dunia. Itu sebab saya sebut mula tadi. Dunia adalah sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Kita tengok pangkat sementara, rumah, harta sampai masa bukan kita punya. Pindah nama bagi ke orang anak-anak kita. Kereta berapa lama baru sampai masa rasa lama. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ingat tu. Jadi ingatlah banyak-banyak yang Nabi sayang kita. Berdasarkan penceritaan saya tadi, kita boleh tahu tak patut sangat kalau kita tak sayang Nabi dengan tahap Nabi sayang kita sangat-sangat. Jadi rasa cukuplah setakat itu tuan-tuan. Jadi sebelum saya mengakhiri ceramah saya, dekat luar sana saya nampak ramai orang berniaga.
Sekarang tinjau, jangan tanya khabar, ya tanya harga dan boli. Nah, ada tengok barangan sunnah pun ada kopiah, ada minyak wangi, tengoklah sekarang. Ya. Jadi rasanya cukup setakat itu. Saya minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun serasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pula latest sebab ni budak-budak punk, budak skinhead, rambutnya merah, hijau. Apalah amalan diorang ni yang boleh, yang Allah sangat suka bagi hidayat kepada mereka. Jadi kita cek tengok. Diorang ni ada satu amalan sunnah yang diorang amal, yang Allah sangat suka. Sebab tu Allah bagi hidayat kepada mereka. Tuan Haji tahu tak apa amalan sunnah diorang?